Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita janjikan tadi, kita bersama dalam program Bicara Negara. Saya Zulkifli Bujang dan juga Hani Hamid akan bersama dengan anda. Dan seperti yang kita sudah orang kata angkat ataupun kita maklumkan kepada anda berkenaan dengan konsep rancangan ini, di mana kita akan membicarakan tentang sesuatu isu ataupun sesuatu perkara yang berkaitan yang berlaku dalam negara kita, dan kita perlu lihat perkara-perkara itu dalam konteks agama. Ya, dan hari ini melalui program baru Bicara Negara sejak hari Khamis 4.15 petang hingga 5 petang, kita akan berbicara mengenai pelbagai perkara yang melibatkan isu masyarakat, nilai-nilai murni dan sekaligus impaknya dalam pembentukan sebuah negara yang aman dan makmur. Dan hari ini kita boleh fokus kepada tajuk Jalan Nabi dan juga para sahabat, bagaimana pula untuk kita mengaplikasinya dalam kehidupan harian dan juga membentuk sebuah perpaduan dalam negara perpilang bangsa. Jadi untuk itu, apa kata kalau kita terus saja bersama dengan panel kita untuk hari ini, iaitu merupakan pengerusi Sekretariat Ilmuwan Malaysia yang juga pensyarakanan Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah Fakulti Pengajian Islam UKM, Ustaz Dr. Fadlan Muhammad Osman bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam orang kata episod kita yang pertama ini, mari kita perjelaskan kepada pendengar-pendengar kita tentang konsep program kita, dan yang kita angkat kali ini iaitu Jalan Nabi dan para sahabat. Apa yang boleh kita orang kata belajar daripada konsep itu? Ya, kerana Ustaz difahamkan dalam banyak tulisan dan juga ceramah di pihak Pertubuhan Ilmuwan Malaysia sering mengangkat slogan ini. Jadi boleh kita jelaskan dengan lebih lanjut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada dua saudara dan saudari saya, DJ bernama pada petang ini. Apabila kita melihat kepada tajuk yang diberikan Bicara Negara, dan juga subtopik kita adalah Jalan Nabi SAW dan para sahabat, kita perlu mendapat satu gambaran apakah hikmah ataupun apakah tujuan di sebalik pemilihan subtopik ini. Saya sebenarnya ingin membawakan satu hadis di sini di mana Nabi SAW telah pun mewasiatkan kepada kita, memberi wasiat kepada kita dengan sabda baginda SAW, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati pemerintah, sekalipun yang menjadi pemerintah itu adalah hamba abdi Habasyi daripada Habasyah. Maka sesungguhnya sesiapa yang masih hidup di antara kalian selepasku nanti akan melihat perselisihan yang banyak, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan juga sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, dan jauhi oleh kalian setiap perkara yang baru dalam agama, kerana sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi yang penting yang ingin kita nyatakan di sini, saya dan juga rakan-rakan saya dari Pertubuhan Ilmuwan Malaysia, ialah perbincangan kita dalam apa sahaja isu mestilah berpaksikan kepada wasiat Nabi SAW. Kerana Nabi SAW dalam hadis ini telah pun mengatakan selepas wafat Nabi nanti akan ada perselisihan yang cukup banyak, dan Nabi telah pun memberikan wasiat. Wasiatnya itulah yang dijadikan subtopik kita, iaitu mengikut jalan Rasulullah SAW dan mengikut jalan para Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan juga sahabat secara keseluruhannya. Jadi itulah yang ingin kita letakkan di sini. Kenapa kami pilih slogan ini, Jalan Nabi dan para sahabat? Kerana itu merupakan wasiat Nabi SAW. Jadi bicara negara haruslah berpaksikan kepada wasiat ini. Itu sebagai permulaan. Baik. Jadi kalau kita sudah orang kata tu ada satu landasan, ada satu blueprint orang katakan, apa yang perlu kita ikut, apa yang perlu kita refer kalau kita berdepan dengan sebarang masalah. Tapi kenapa agaknya masih lagi berlaku perbalahan, masalah yang timbul di dalam negara, kalau kita sudah ada satu laluan yang boleh kita contohi? Kenapa masih lagi ada masalah sedangkan Nabi telah pun memberi wasiat? Jawapannya ialah kita boleh ambil daripada hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, untuk pemimpin-pemimpin Islam, dan juga untuk orang awam di kalangan orang Islam.
Jadi di sini nasihat perlu sentiasa diberikan, dan nasihat maksudnya ialah iradatul khair lil mansuh. Kita inginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Saya bawakan hadis ini untuk menjawab soalan saudara Zulkifli tadi. Kenapa masih berlaku? Kerana masalahnya ialah mungkin ramai yang tidak alert ataupun tidak peka terhadap perkara ini. Okey, wasiat dah ada, tapi mereka mungkin tidak melihat kepada wasiat itu, terlupa, terlepas pandang, ataupun mungkin dah belajar tetapi dengan kesibukan sedikit berlaku kecuaian di mana akhirnya mengasingkan perkara itu daripada kehidupan. Okey. Jadi perlu diketengahkan semula, dan itu apa yang ingin dilakukan oleh Pertubuhan Ilmuwan Malaysia. Kita ingin menasihati kembali pihak-pihak yang berkenaan, sama ada di kalangan pemerintah ataupun di kalangan rakyat, untuk kembali kepada wasiat yang asal yang telah Nabi SAW berikan. Jadi jawapan secara umum ialah mungkin berlaku perkara ini, iaitu perselisihan disebabkan kerana kelalaian kita sendiri. Ya. Okey, kalau bercakap dari segi aspek agama pula, orang kata tu perselisihan dalam kalangan agama yang berbilang bangsa, berbilang agama di negara kita sendiri ini memang sering berlaku lah. Malahan pada zaman Nabi juga ada juga, bukan kesemuanya Islam, ada juga puak-puak lain. Jadi bagaimana agaknya kita sepatutnya di dalam sebuah negara yang mempunyai berbilang agama dan juga bangsa dan perangai yang macam-macam ni juga boleh mengikut contoh bagaimana Nabi mengatur uruskan semuanya. Okey. Sebelum saya jawab soalan tersebut, saya ingin menambah lagi satu lagi jawatan yang saya ada lah kan, iaitu sekarang ni saya menjawat timbalan rektor di Al-Madinah International University, dipinjamkan oleh UKM ke sana. Okay, jadi takut kalau tak sebut nanti takut pihak universiti kita marah pula kan. Okay. Seterusnya berkenaan dengan soalan tadi, dalam realiti masyarakat berbelah bangsa, okay, apakah jalan para sahabat, apakah jalan Nabi SAW, dan apakah jalan para sahabat dalam mendepani masalah ini? Kita dapati sebenarnya perkara ini telah pun diletakkan oleh Nabi SAW seawal tertubuhnya negara Islam yang pertama, kota Islam yang pertama, iaitu Al-Madinah An-Nabawiyah. Okay. Nabi SAW dalam Sahifatul Madinah, dalam undang-undang tubuh negeri ataupun negara Madinah yang pertama, Nabi SAW, Rasulullah SAW telah pun meletakkan dasar-dasar yang membezakan dari sudut agama, tetapi tidak membezakan dari sudut kepatuhan terhadap negara. Okay, jadi Rasulullah SAW mengatakan antara lain bahawa umat Islam adalah ummatun dunan nas. Umat Islam itu satu umat yang terasing. Mereka mengamalkan ajaran mereka dan mereka saling berukhuwah di antara mereka, di antara satu sama lain. Dan begitu juga umat Yahudi. Mereka adalah satu ummah, satu bangsa yang terasing. Mereka mengamalkan ajaran mereka dan mereka berukhuwah di antara satu sama lain. Tetapi apabila sampai kepada urusan yang berkaitan dengan negara, dan itulah perbincangan kita, iaitu bicara negara, kita dapati yang pentingnya Nabi SAW nyatakan dalam undang-undang tubuh Madinah itu ialah sama ada orang Islam ataupun orang Yahudi yang duduk di Madinah, kedua-dua kelompok ini, kedua-dua kumpulan ini, kedua-dua bangsa ini perlu bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan Madinah. Okay, jadi semuanya diperintahkan untuk apabila berlaku serangan dari luar, semuanya diperintahkan untuk bersiap siaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Okay, dibezakan, Nabi SAW membezakan antara amalan agama, okay, dan juga amalan kenegaraan. Ya. Jadi setiap seorang bebas untuk beragama, tetapi bila sampai urusan agama kena bersatu. Ya. Jadi dalam konteks negara kita ni perlu juga kita amalkan perkara seperti itu. Ya, benar. Dalam aspek kenegaraan kita perlu juga orang kata tu bersatu untuk konteks kenegaraan, tetapi dalam hal-hal agama juga kita perlu bersatu dalam hal-hal agama. Ini perkara yang perlu kita belajar. Itulah, dan ada satu persoalan mungkin banyak anggapan yang kita boleh fikirkan pada ketika ini. Ada yang mengatakan bahawa kenapa pada masa ini harus kita lakukan semua ini, dan kenapa harus kita mengaplikasikan ini dengan urusan kita seharian. Dan mungkin ada yang beranggapan slogan Jalan Nabi dan juga para sahabat ini lebih sesuai untuk diaplikasikan dalam urusan agama dan juga ibadah saja, Syaz. Mungkin kita boleh komen lepas ni, Syaz, sebab kita dapat kalimat utama dan kita akan kembali lagi dalam program Bicara Negara selepas ini. Jadi terus berikan komen balas anda melalui laman Facebook kami dengan siaran bernama Radio 24, dan begitu talian kami di talian 0326927939. Kita akan kembali selepas 5 jam.
Kita kembali lagi dalam program Bicara Negara dan topik yang kita angkat perbincangannya pada hari ini iaitu jalan Nabi dan para sahabat, yang mana yang orang kata tu menjadi landasan ataupun rujukan kepada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu yang perlu kita belajar dan hayati dan amati dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, sebagaimana kita persoalkan tadi mengenai tadi Ustaz ada menyebut mana kalau kita dalam agama kita harus bersatu. Adakah selama ini kita tidak bersatu? Dan mungkin ada yang beranggapan juga slogan jalan Nabi dan juga para sahabat ini lebih susah untuk diaplikasikan dalam urusan agama dan ibadah sahaja. Jadi apa kalau Ustaz mengenai kedua-dua hal ini Ustaz? Okey. Pertama sekali berkenaan dengan kesatuan umat Islam. Adakah kita masih bersatu ataupun kita telah pun berpecah, kita telah pun bergaduh di antara satu sama lain? Sebenarnya perkara ini telah pun dinyatakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Antaranya ialah hadis di mana Nabi SAW nyatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah kepada 73 kumpulan. Lebih banyak daripada Nasrani yang berpecah kepada 72. Lebih banyak daripada Yahudi yang berpecah kepada 71. Dan Nabi SAW dalam menyatakan kemelut yang akan berlaku ini, Nabi SAW memberikan jalan keluar. Dan jalan keluarnya ialah semuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu sahaja. Okey, dan apabila para sahabat bertanya siapakah satu itu, siapakah golongan yang akan selamat ini, maka Nabi SAW mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Okey, apa yang menjadi peganganku dan juga pegangan para sahabatku. Apa yang aku berpegang dengannya dan apa yang para sahabatku berpegang dengannya. Itulah sebabnya kita pilih subtopik ini. Saya ulang sekali lagi, kepada jalan subtopik jalan Nabi dan para sahabat. Nabi mewasiatkan kita sekali lagi. Dan adakah berbalik pada soalan tadi yang pertama, adakah telah berlaku perpecahan? Jawapannya, ya, telah pun berlaku perpecahan. Okey, dalam umat Islam kita kena mengaku, walaupun kita mungkin rasa benda ini benda yang pahit, kita tetap kena mengaku. Qulil haqqa walau kana murra. Sebutlah kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Okey, dan kita tidak perlu risau sangat kerana Nabi SAW telah pun memberikan jalan keluar. Kembali kepada jalan Rasulullah, kembali kepada jalan para sahabat. Okey, dan adakah ini perkara yang khusus untuk ibadah dan urusan agama dan ibadah sahaja? Saya rasa ini satu perkara yang cukup penting untuk kita tekankan. Maksud ibadah sebenarnya meluas. Kita mengatakan kembali kepada jalan Nabi dan jalan para sahabat sebenarnya adalah untuk urusan ibadah. Tapi bila kita sebut ibadah, bukan ibadah yang khusus sahaja, tetapi ibadah yang umum, merangkumi ibadat-ibadat ritual seperti solat, puasa dan sebagainya, dan juga ibadat umum. Ibadat umum ni seperti pemerintahan, seperti urusan kita dengan diri kita, masuk keluar tandas, urusan perkahwinan dan sebagainya. Dan kita dapati kalau kita melihat kepada cara Nabi SAW, zikir Nabi SAW merangkumi segenap kehidupan manusia. Daripada mula dilahirkan, menjadi pemerintah, sehinggalah menjadi rakyat dan sebagainya, sehinggalah kembali semula ke dalam tanah. Dikembalikan semula ke dalam kubur. So semuanya telah pun terangkum dalam jalan Nabi dan juga jalan para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Saya ingin nyatakan di sini beberapa contoh, yang menunjukkan bahawa agama Islam yang menepati cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara sahabat adalah satu agama yang merupakan ad-din. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sebenarnya itu, cara hidup yang sebenarnya adalah Islam. Kita perhatikan dalam urusan solat dah selesai. Dalam urusan yang berkaitan dengan spiritual selesai, alhamdulillah. Dan dalam urusan pentadbiran juga Nabi SAW telah memberikan cara yang terbaik. Sebagai contoh kita ambil di sini berkenaan dengan peperangan. Kenapa perlu ada peperangan? Kita mengatakan peperangan diperlukan, jihad qital diperlukan sekiranya kita ingin mempertahankan diri ataupun menyebarkan kebenaran. Ada dua jihad qital di sini. Jihad qital untuk mempertahankan diri dan jihad qital untuk menyebarkan Islam. Tetapi Nabi SAW memberikan garis panduan yang cukup teliti. Kalau orang Islam tahu, orang Islam tidak akan keluar daripada Islam. Dan kalau orang yang bukan Islam tahu, mereka akan terpegun dan kemungkinan besar mereka akan masuk Islam. Apa dia? Antara garis panduannya, pertama ialah Nabi SAW mengatakan kepada tentera-tentera yang ingin berperang, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh padri yang berada di
gereja-gereja mereka, okey, dan jangan bunuh orang tua yang tidak masuk dalam peperangan, jangan bunuh, jangan hancurkan ternakan, pokok-pokok dan tanam-tanaman, jangan dimusnahkan. Semua itu perlu dijaga kerana yang kita ingin sampaikan adalah Islam. Okay, dan sebelum perang juga Nabi SAW memberikan garis panduan kepada para sahabat supaya berikan taklimat kepada pihak yang nak diperangi itu, okay, bahawa masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, bayar ufti, bayar jizyah. Kalau tak juga, baru perang. Okay, dan kita bagi masa 3 hari untuk berfikir. Ini semua menunjukkan Islam datang bukan untuk dengan kerakusan mengambil harta, tetapi adalah untuk menyampaikan kebenaran. Dan bila katalah negara itu memilih bahagian yang kedua, iaitu mengambil ufti, mengambil jizyah, maka umat Islam wajib mempertahankan negara itu. Ya, okay, so itu adalah antara contoh yang boleh kita dapati di sini. Contoh peperangan yang seringkali disalah tafsirkan oleh orang Islam. Sebelum orang kafir, orang Islam pun banyak salah faham kerana kejahilan yang ada. Jadi itu adalah satu contoh yang cukup baik menunjukkan jalan Rasulullah dan jalan para sahabat sesuai untuk urusan ibadah yang merangkumi urusan ibadah yang ritual, yang khusus, dan juga urusan keduniaan. Ya. Okey, baik. Tetapi dalam hal-hal dunia ini, pastinya kita ingin mewujudkan sebuah negara yang aman, sebuah negara yang tenteram. Kita mengimpikan semua itu. Jadi bagaimana agaknya kalau kita boleh mengadaptasikan segala yang Nabi dan juga para sahabat telah lakukan dalam konteks kenegaraan, khususnya negara kita? Okey. Pertama sekali sudah tentu apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah Al-Quranul Karim. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya tentang akhlak Nabi SAW, jadi Aisyah mengatakan, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Okey, jadi Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Sebahagian para ulama mengatakan senang sahaja kita nak tahu akhlak Nabi, iaitu Nabi ibarat Quran yang bergerak, berjalan. Okey. Jadi kembali kepada cara untuk nak menerapkan, cara untuk kita nak terapkan jalan Nabi dan jalan para sahabat dalam konteks kita di Malaysia ini. Sebenarnya kita boleh lihat pertama sekali dalam surah Saba ayat yang ke-15 dan 16. Okey, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Okey, sesungguhnya bagi kaum Sabak di tempat kediaman mereka ada tanda kekuasaan Allah, iaitu 2 buah syurga ni kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Okey. Jadi daripada ayat ini kita lihat praktikal Nabi SAW. Rasulullah SAW memastikan beberapa perkara. Antaranya ialah dari sudut penempatan, setiap orang mesti ada tempatnya. Hatta orang miskin pun diletakkan di mana? Diletakkan di dalam masjid. Kita biasa dengar Abu Hurairah sebagai ketua Ahlus Suffah, ketua golongan miskin di masjid, kan? Okey. Banyaklah kisah tentang Abu Hurairah, tapi yang pentingnya saya nak pendekkan cerita. Mereka duduk di belakang masjid Nabi SAW, dan di situlah berkumpulnya orang-orang miskin. Jadi ada penempatan, hatta untuk orang miskin pun ada penempatan. Itu yang pertama. Apatah lagi untuk orang yang berada, ya. Yang kedua ialah rezeki. Jannatani ayamini wa shimal, dua syurga ataupun 2 kebun, okey, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, makanlah dari rezeki Tuhanmu. Daripada kebun itu dikeluarkan hasil, daripada hasil diberikan kepada rakyat masyarakat. Okey. Jadi itu isu antara perkara yang boleh kita terapkan. Pertama ialah dari sudut penempatan, yang kedua ialah dari sudut rezeki. Okey, kita perlu meneruskan delegasi mempertahankan 2 perkara ini ataupun mewujudkan 2 perkara ini, kediaman dan ekonomi. Ya. Kalau mungkin selepas ini kita sambung semula dan kita kongsikan banyak lagi perincian yang boleh kita pelajari tentang konsep jalan Nabi dan para sahabat ini dalam bicara negara kita. Kita kembali lagi dalam program Bicara Negara. Anda boleh menyertai perbincangan kami ini dengan menghubungi talian biasa kami 0326927939, 0326927939. Kali ini ataupun dalam episod yang pertama ini kita bercakap
tentang aspek jalan Nabi dan para sahabat, yang mana dalam konteks kenegaraan bagi membina sebuah negara bangsa yang bertamadun, yang mempunyai kemakmuran dan juga hala tuju yang baik, maka kita perlu ada satu contoh yang baik juga. Jadi jalan Nabi dan para sahabat merupakan contoh sebaik-baiknya untuk kita patuhi, untuk kita ikuti bagi membina sebuah negara yang harmoni. Betul begitu Ustaz? Ya, betul. Kita ada Dr. Fadlan Muhammad Othman, merupakan pakar dalam bidangnya, yang juga merupakan Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Al-Madinah International University yang terletak di Shah Alam. Baik Ustaz, kalau boleh kita teruskan lagi untuk kita berbincang tentang bagaimana kita boleh mewujudkan sebuah negara yang aman, makmur menggunakan konsep yang sedang kita perkatakan ini. Sebenarnya apabila kita berbicara tentang Rasulullah SAW dan berbicara tentang para sahabat, kita berbicara di atas landasan wasiat Nabi SAW. Okay. Jadi Nabi SAW telah pun mewasiatkan seperti yang saya bacakan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan juga sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin yang merupakan mereka merupakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Okay. Dan sebenarnya apabila kita berbicara tentang sahabat Nabi SAW, termasuk juga di situ di kalangan di sahabat Nabi itu penjelasannya besar. Sesiapa sahaja yang melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW, beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia adalah sahabi, dia adalah sahabat. Okay. Dengan itu sahabat ini merangkumi keluarga Nabi dan juga yang lain-lain. Okay. Di kalangan mereka yang hidup di zaman Nabi dan beriman dengan Nabi SAW. Okay. Nah, kenapakah kita menyebutkan jalan Rasulullah, jalan Nabi dan jalan para sahabat? Kerana itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apabila diminta oleh para sahabat, apakah jalan keluar? Jadi Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Okay, apa yang aku berpegangnya dan para sahabat. Okay, dan para sahabatku. Merangkumi keluarga Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita risau dengan satu masalah yang timbul di sini, iaitu kefahaman yang datang daripada ajaran Syiah. Mereka mengagung-agungkan keluarga Nabi SAW ataupun Ahlul Bait, dan mereka menafikan sahabat-sahabat Nabi. Okay, dalam kitab-kitab mereka, Usul Kafi dan sebagainya, mereka menolak terus sahabat-sahabat Nabi, sedangkan Rasulullah SAW menyatakan sebagaimana keluarga Nabi perlu dihormati, begitu juga sahabat-sahabat Nabi perlu dihormati. Okay? Jadi itu satu perkara yang penting, kita sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah menghormati Rasulullah SAW, menghormati isteri-isteri Nabi SAW, Aisyah, Khadijah, sebelum itu Khadijah, Aisyah, Hafsah, dan isteri-isteri yang Nabi yang lain. Kita menghormati juga keluarga-keluarga Nabi yang terdekat, di kalangan Bani Hashim, antaranya ialah Ali radhiyallahu anhu dan ramai lagi yang lain, Ibnu Abbas, dan kita juga menghormati seluruh para sahabat. Sehingga kan Al-Imam Malik mengatakan, sesiapa yang terdapat dalam hatinya rasa benci kepada para sahabat, sebenarnya kekufuran telah masuk ke dalam hatinya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam satu surah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Selepas Allah menceritakan tentang para sahabat dalam Injil, dalam Taurat dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan agar orang kafir rasa marah terhadap mereka. Kehebatan mereka itu adalah untuk Allah bezakan antara orang Islam dan orang kafir. Dan kita risau sifat-sifat ini ada di kalangan masyarakat ataupun di kalangan penganut agama Syiah. Mereka benci kepada para sahabat, sedangkan Nabi SAW menggalakkan kita untuk menyayangi para sahabat, termasuk keluarga Nabi SAW. Bila Ustaz menyebut tentang soal Syiah, ini merupakan satu lagi perkara yang harus kita depani juga di dalam
negara kita apabila adanya unsur-unsur seperti ini. Benar. Dan perpecahan-perpecahan dalam agama itu yang seperti yang kita bincangkan dari awal tadi juga wujud, dan ini sebahagian daripadanya. Benar. Jadi bagaimana agaknya untuk kita tangani masalah itu supaya kita menjadi beramal kepada satu agama yang betul-betul suci? Okey. Caranya, pertama sekali saya ingin nyatakan bahawa fatwa kebangsaan telah pun menunjukkan dan dikeluarkan bahawa Syiah adalah satu kesesatan dan bukannya satu kebenaran. Okey. Jadi boleh rujuk kepada Majlis Fatwa Negara. Kemudian berkenaan dengan bagaimana caranya. Caranya sebenarnya telah pun dan sedang kita bincangkan, iaitu kembali kepada yang asal. Okay, kembali kepada yang asalnya. Unsur-unsur itu masuk secara halus, secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Ya, saya boleh berikan gambaran lah sebagai contoh. Kadang-kadang kita dengan anak kita, bila kita rasa nak rehat, kita akan suruh anak kita untuk tengok TV, dan kita tak tengok bersama dengan dia. Akhirnya dia akan buat perbuatan-perbuatan yang menyalahi Islam. Okey, dia buat contohnya tanda salib, okey, mengikuti Ultraman dan sebagainya. Sepatutnya kita duduk bersama dengan dia dan ceritakan ini tak boleh, ini boleh. Itu tugas kita. Mungkin kelemahan kita lah yang menyebabkan anak kita mungkin terpengaruh dengan dakwah-dakwah kafir yang ada, ataupun dakwah-dakwah kufur yang ada dalam televisyen, contohnya dalam filem dan sebagainya. So sama juga di sini, setiap seorang daripada kita sebenarnya kullukum mas'ul. Setiap seorang daripada kita, daripada kamu adalah bertanggungjawab, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Okey, semua yang bertanggungjawab terhadap rakyat yang berada di bawah tanggungannya. Okey, sama ada pemimpin, suami, isteri, okey, sehinggakan hamba abdi pun sendiri pun kalau ada lagi bertanggungjawab. Jadi kita bertanggungjawab untuk memastikan akidah kita umat Islam benar, berada di atas landasan Islam. Caranya adalah dengan menggunakan konsep an-nasihah, sentiasa menyampaikan kebenaran. Okey, wallahu a'lam. Dan kalau kita bercakap tentang tanggungjawab itu sendiri, mungkin di penghujung ini kita ingin mengingatkan sekali lagi kepada diri kita, apa agaknya bentuk pendekatan yang perlu ada dalam diri setiap insan untuk sama-sama kita menyebar luaskan lagi pengetahuan yang kita sedia ada ini, dan juga ilmu yang kita ada bagi memanfaatkan segala apa yang disuruh dan telah diamalkan oleh Nabi dan juga para sahabat ini. Okey. Sebelum saya jawab tu, saya nak sambung sedikit soalan tadi, iaitu berkenaan dengan ciri negara yang kita ingin ambil daripada, kita ingin garapkan daripada jalan Nabi dan jalan para sahabat, iaitu kita dah sebut tadi kediaman, okey, kemudian ekonomi. Kita juga dalam ayat itu, iaitu surah Saba 15 dan 16, wa rabbun ghafur, Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi kita perlu menggesa diri kita dan pemerintah dan rakyat yang ada di sini, okay, rakan-rakan kita, untuk sentiasa melihat Tuhan sebagai Tuhan yang Ghafur, Tuhan yang Maha pemberi pengampunan. Artinya kita kena buat ibadat yang banyak, okay, dan kesilapan yang ada kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sudut yang ketiga, iaitu sudut spiritual. Okay, di samping kemakmuran kediaman, kemakmuran ekonomi, perlu ada juga kemakmuran spiritual. Okay. Dan berbalik kepada soalan yang soalan terakhir agaknya kan, soalan yang keluar tadi, iaitu bagaimanakah caranya. Mungkin kita boleh lihat kepada satu riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu ardah. Ali yang merupakan dari kalangan keluarga Nabi SAW, dan juga Ali yang merupakan dari kalangan sahabat Nabi yang teragung radhiyallahu anhu ardah. Okey, Ali telah ditanya, wahai Ali, terjemahannya, kalau pada zaman Khalifah Umar kami tidak pernah menemui perpecahan, perselisihan, pergolakan, pertumpahan darah seperti ini, seperti di zaman kamu. Mengapa ianya berlaku pada zaman kamu? Ali menjawab, tengok kepada jawapan Ali radhiyallahu anhu ardah. Jawapan ini cukup penting. Ketika pemerintahan Abu Bakar dan Umar, aku adalah rakyatnya, dan tetapi pada zaman pemerintahanku, kalian semua adalah rakyatnya. Okey, so kita kena tengok di sini, bukan saja pemerintah memberi impak kepada keselamatan negara, tetapi rakyat juga perlu bekerjasama. Okey, so rakyat seperti yang ditunjukkan oleh Ali radhiyallahu anhu arda, pada zaman Abu Bakar dan Umar Ali membantu, tetapi pada zaman Ali ramai rakyat yang tidak membantu. Jadi kita risau dengan kemelut ini. Kita tak nak perkara ini berulang sekali lagi di zaman kita ini. Bila ada pemerintah kita tidak membantu, sepatutnya kita lihat kepada jalan Nabi dan jalan para sahabat menunjukkan perlu ada
integrasi di antara bantuan yang dihulurkan oleh pemerintah dan bantuan yang dihulurkan oleh rakyat. Ya. Maksudnya di sini kedua-duanya saling memerlukan, Ya. pemerintah dan rakyat itu kepada pemerintah masing-masing ada tanggungjawab masing-masing untuk dilakukan bagi memastikan kemakmuran Ya. sebuah negara. Okey, baik. Ada perkara yang ingin saya sentuh juga berkenaan dengan hukum hakam yang patut kita amalkan dalam sesebuah negara. Perlukah kita menjalankan hukum hudud yang bukan hanya soal potong tangan saja, tetapi banyak hal-hal lain yang termasuk dalam hudud ini, walaupun pentingnya itu ada beberapa sahaja, tetapi hal-hal lain dalam hukum syar'inya itu banyak. Jadi kalau mungkin minggu depan kita boleh berbincang tentang hal-hal bagaimana mentadbir sebuah negara dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam ini. InsyaAllah. Okey, baik. InsyaAllah kita sampai di sini dahulu untuk edisi yang pertama, minggu yang pertama kita bersiaran dalam Bicara Negara. Minggu depan setiap hari Khamis 4:15 petang kita akan kembali lagi dengan program Bicara Negara ini. Kita ucapkan